keraguan tersebut perlu disangkal. Ini adalah kerana jika kita mengimbau semula sejarah pembangunan negara, kita dapat melihat banyak syarikat yang dimiliki oleh kerajaan yang telah berjaya meletakkan Malaysia di persada dunia. Contoh yang terbaik adalah Petronas, ditubuhkan sejak Ogos 1974 dan dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Petronas telah diamanahkan dan dengan tanggungjawab untuk membangunkan dan menambah nilai kepada sumber-sumber minyak dan gas negara kita. Dan Petronas sekarang ini telah berkembang sebagai syarikat minyak dan gas yang berkepentingan. Tambahan lagi, selain daripada Petronas, kita juga dapat melihat kejayaan syarikat-syarikat milik kerajaan seperti TNB dan Telekom Malaysia yang telah berjaya berkembang di dalam dan di luar negara. Oleh itu, saya ingin menekankan bahawa DNB juga berpeluang dan berpotensi untuk mengecapi kejayaan seperti syarikat-syarikat milik kerajaan yang saya nyatakan tadi. Yang penting adalah tahap keupayaan tinggi dan profesionalisme di dalam pelaksanaan setiap pelan dan strategi. Saya aku ramai pihak yang telah menyatakan kegagalan model SWN di negara-negara lain. Namun, ingin saya tekankan bahawa DNB telah ditubuhkan dengan teliti dan dianggotai oleh pakar yang paling berpengalaman dalam industri bertelekomunikasi. Kebolehan kerajaan melalui DNB perlu diberi peluang kerana suatu hari nanti kita akan dapat membuktikan bahawa andaian mereka adalah kurang tepat dan Malaysia boleh berjaya dalam melaksanakan model ini untuk 5G. Datuk Yang di-Pertua, untuk tempoh 10 tahun akan datang, pelaksanaan rangkaian 5G dijangka akan menjana RM21 bilion dalam aktiviti ekonomi secara langsung. Selain itu, sebuah kajian yang dijalankan oleh EY menunjukkan penggunaan teknologi 5G mampu menghasilkan KDNK tambahan dalam lingkungan RM122 bilion pada tahun 2030. Didorong oleh kemajuan dalam produktiviti dan kecekapan hasil penggunaan 5G oleh perniagaan dan industri. Peserta industri semasa akan memperoleh keuntungan memandangkan rangkaian 5G akan pakai infrastruktur sedia ada untuk meningkatkan kecekapan. Dalam situasi ini, tidak ada kebimbangan bahawa pelaksanaan rangkaian 5G oleh DNB akan memberi kesan ke atas pelaburan atau pemain industri sedia ada kerana komitmen DNB adalah untuk berganding, bukan bersaing dengan syarikat-syarikat telekomunikasi. Tambahan lagi, pelaksanaan 5G dijangka akan menyokong sehingga 15,000 pekerjaan berkaitan pembangunan rangkaian tersebut dan penciptaan kira-kira 148,000 pekerjaan di dalam ekonomi secara keseluruhannya, di samping mendorong peralihan ekonomi. Jadi, Datuk Yang Pertua, saya ingin mengingatkan bahawa melakukan sesuatu adalah lebih baik daripada menabur janji. Walaupun DNB hanya ditubuhkan pada Februari tahun ini, saya yakin ia akan berjaya memastikan ketersediaan 5G kelak. Selain itu, saya juga ingin menegaskan, ini poin saya terakhir, bahawa kos pelaksanaan rangkaian 5G ini, akan dibiayai melalui gabungan pembiayaan tertunda kepada vendor, pembiayaan perdagangan dan modal kerja, serta program sukuk yang akan diterbitkan dalam pasaran modal negara. Sukuk yang akan diterbitkan, ia juga tidak akan melibatkan apa-apa jaminan atau pembiayaan daripada kerajaan untuk pelaksanaan projek ini. Terutamanya secara tidak langsung atau dengan izin off balance sheet. Tak ada off balance sheet, tak ada jaminan untuk pembiayaan untuk pelaksanaan ini. Seperti yang didakwa oleh setengah pihak.